Okey, seterusnya kita sambung ni bahasa serumpun ni ada pelbagai perkaitan. Dia macam mana kita nak tahu orang tu sama ciri dia ada berkaitan dengan melalui perkataan tertentu. Contoh inilah bawah ni. Dalam bahasa Melayu kita sebut 4. Dalam bahasa Indonesia itu Jawa kita sebut 4. Dalam bahasa Brunei kita sebut 4. Dalam bahasa Filipina sebut 4. Ini maksudnya kat sini bahasanya ada persamaan. Okey. Baik, itu dari segi ni. Siapa nama tokoh ni? Sultan Takdir Alis Jahbana. Apa dia cakap? Bahasa Melayu digunakan secara meluas sejak awal Masih. Betul weh, dari ni cikgu highlight ni. Sejak dari awal Masih, maksud sejak dari zaman penyebaran agama Kristian yang dulu lagi. Dia apa dia cakap? Orang Melayu ni dia suka belayar. Tahu belayar? Bawa kapal. Macam kamu tengok cerita-cerita lama tu. Bawa kapal, naik kapal, pergi sana, pergi sini. Orang Melayu dia suka belayar, naik kapal laut telah mengembangkan lagi bahasa Melayu. Maksudnya bila dia berlayar, orang Melayu dia menyebarkan bahasa tu ke seluruh alam Melayu. Dan satu lagi apa dia cakap? Sifat bahasa Melayu ni sederhana. Sederhana maksudnya apa? Mudah dipelajari. Ni, mudah dipelajari. Membolehkan bahasa ni diterima. Kalau kamu lihat sini dekat negara kita lah dekat negara kita apa? Dekat negara kita orang Bangla, orang apa lagi? Orang Filipina, orang Nepal duduk 3 bulan dah boleh cakap Melayu. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu ni mudah dipelajari. Inilah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Buka mic sikit. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Okey, ada soalan tak? Buka mic sikit. Buka mic sikit. Ada soalan? Ada soalan Okey, kalau tak ada soalan, okey, kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Kita sambung kepada tadi bahasa kan. Okey, kita sambung kepada budaya pula. Kita tengok kat nota pula. Budaya macam mana? Ni. Budaya dikenali sebagai bahasa serumpun. Budaya serumpun. Maksudnya budaya ni cara hidup. Kalau kamu tengok orang Melayu cara hidup dia setiap perbuatan dimulakan dengan tangan kanan. Okey. Orang Melayu lagi apa? Kalau jumpa orang tua tunduk tanda hormat. Itu maksud budaya lah. Ciri hidup. Okey, dalam alam Melayu ni budaya ni sebagai budaya serumpun. Apakah ciri-ciri dia? Dia adalah aspek kepercayaan dan adat, aspek kesenian, persuratan, bahasa dan tulisan serta struktur sosial. Inilah Okey. Kita tengok buku teks dia punya tu. Okey. Okey, dari segi budaya ni itulah sama. Ada dalam segi aspek ni ada aspek kesenian. Adanya apa kamu nampak ni aspek kesenian, ciri-ciri budaya tu pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri, iaitu apa? Silat. Okey. Baik, seterusnya persamaan budaya seterusnya ialah ni contoh silat. Silat ni biasanya orang yang berada di alam Melayu saja yang mengamalkan seni mempertahankan diri ini. Okey. Okey. Kemudian alam Melayu satu lingkungan geografi yang luas, walaupun alam kini bagi beberapa buah negara, tapi ikut kesempurnaan bahasa. Atau kesimpulannya untuk tajuk pertama ni, alam Melayu ialah satu kawasan geografi yang luas. Ada persamaan bahasa dan budaya. Ini yang kamu kena faham hari ni. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Kelas? Ada soalan tak? Hello, ada soalan tak? Okey, buka mic sikit. Semua buka mic. Buka mic. Tak ada cikgu. Tak ada Tak ada cikgu. Okey. Respon lah sikit. Kau senyap je. Nanti cikgu cakap macam orang gila lah ni seorang-seorang ni. Okey. Okey, kalau tak soalan kita sambung lagi boleh Okey, seterusnya kita lihat ni okey, lihat buku teks dululah. Buku teks. Ni. Buku teks ni kita tengok apa? Kita tengok inilah tadi. Lokasi kerajaan alam Melayu. Ini tajuk yang kamu kena kuasai. Di mana terletaknya? Okey. Alam Melayu ada lebih kurang
7 kerajaan. Okey, yang pertama kerajaan Funan. Ni terletak di Sungai Mekong ni. Ini sekarang ni kerajaan Funan terletak di negara Vietnam. Tahu Vietnam? Vietnam yang kita, main bola dengan pasukan Malaysia yang kita kalah itulah. Okey, itu di kerajaan Funan. Okey. Apa dia? Tak ada bang, tak dengar. Saya tahu. Dia lah tahu. Okey. Yang kedua ialah kerajaan Champa. Ni Champa ni. Champa ni terletak di mana? Selatan dan tengah Vietnam. Di negara yang sama, cuma dia atas sikit lah. Okey. Ni dekat dengan sepadan Cina lah. Boleh Okey. Kerajaan kedua ialah kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya terletak mana? Ni. Ni. Kat Sumatera. Sumatera di mana belajar? Sumatera kat mana? Respon sikit. Cikgu. Indonesia. Pandai pun. Sumatera di Indonesia. Jadi kerajaan Sriwijaya ni terletak di Indonesia. Okey, seterusnya kerajaan yang keempat, kerajaan Angkor. Ni terletak di, ini lain sikit daripada kerajaan-kerajaan lain kalau kau perasan. Kerajaan Angkor ni terletak di kawasan daratan. Yang Champa, Funan, Sriwijaya semua terletak di pinggir laut. Jadi kerajaan Angkor ni dia terletak di Sungai Mekong. Mekong ni di negara mana sekarang? Di mana Sungai Mekong ni? Agak-agak Vietnam ke? Vietnam. Mekong Vietnam. Betul lah, Vietnam. Vietnam lah, Kemboja itulah Okey. Seterusnya kerajaan Majapahit. Majapahit ni terletak di Indonesia, Pak. Sama ya, Pak. Di Sriwijaya, di Majapahit. Ngam. Okey. Seterusnya kita ada wakil daripada Malaysia, iaitu kerajaan Kedah Tua. Terletak di, dah nama Kedah, terletak kat mana? Raja? Kerajaan Kedah. Kerajaan Kedah letak kat mana? Sila kat Kedah Dekat Kedah, cikgu. Sila kat Kedah, nama pun Kedah. Okey, yang terakhir kerajaan alam Melayu, kerajaan Gangganegara. Dan Gangganegara ni terletak di mana? Di semenanjung Malaysia ni. Itu scan sikit. Kat mana ni? Ni WhatsApp ni kacau pula. Okey, kat mana ni? Gangganegara. Gagak kat mana? Respon sikit. Suara. Sini. Tak tahu lah, cikgu. Semua tak tahu. Gangganegara ni terletak di negeri Perak. Perak. Okey. So, cikgu rasa asyik terang boring pula Okay, so kita tengok video lah. Video pula. Kita sambung yang tadi mana tadi? Ni toko tu lah. Mana? Ini tak ada lah. Sekejap kita dekat video lain lah. Ni kewujudan kerajaan di alam Melayu. Okey, jom kita tengok. Sekejap Kerajaan alam Melayu bermula dengan kerajaan ini sejak awal abad pertama. Ini ialah tadi lah 7 kerajaan yang cikgu sebutkan. Okey, kalau kamu lihat sini apa dia cakap? Kerajaan alam Melayu ni muncul sejak abad pertama. Pertama ni maksudnya apa? Satu Masihi. Sekarang kita tahun berapa? 2021 Masihi. Maksudnya kerajaan negara kita ni mempunyai dulu kerajaan yang kuat. Okey. Jadi dia cakap apa ni? Maksudnya kerajaan alam Melayu ni dia mempunyai sama zaman dengan kerajaan-kerajaan yang kuat di dunia pada masa itu. Kita tengok siapa. Okey. Kerajaan tersebut berjaya membina kegemilangan yang agung. Berikut ditunjukkan lokasi, masa dan pusat kerajaan. Ni kamu tengok ni. Ni lebih tepat ni. Boleh gambar kan? Kerajaan Angkor ni lokasinya terletak di Sungai Mekong. Tadi Champa ni di atas Vietnam. Funan pun dekat area Vietnam juga. Okey, di Sungai Mekong, lembah. Dekat Funan ni dekat hilir. Angkor ni dekat hulu. Tu beza dia. Kedah tu dah nama Kedah. Okey. Hang pi mana? Kedah mestilah kat Kedah. Okey. Kedah Tua. Dan Gangganegara. Gangganegara ni kat mana? Dekat Perak, di bawah sikit. Boleh Kemudian kerajaan Sriwijaya. Ini di Indonesia dan Majapahit. Cukuplah 7. Okey, boleh terusnya. Atau pemerintahan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Okey, habis. Mana seterusnya?
Okey, sekarang ada soalan tak setakat ni? Angkat tangan, ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, Tak ada. kita bagi rehat dulu dalam 3 minit. Boleh? Jangan tutup handphone dulu ni. Oh, kita belajar sampai apa? Boleh cikgu. 12.30 kan? Kita masa sampai berapa? Sekejap kita tengok. Kita bagi rehat dululah. Asyik terus ni kan. Dia ngantuk ni kan. Sekejap Okey, kita kelas sampai pukul 12. So, ada 10 minit lagi. Okey, so kita tengok kerajaan alam Melayu dah. Kita kerajaan alam Melayu. Okey, ni kita tengok kerajaan yang kuat. Apa dia kerajaan yang kuat? Okey. Okey, kita nak tengok seterusnya. Ni. Kerajaan alam Melayu masyhur. Masyhur nama yang hebat lah, yang kuat. Okey. Kerajaan yang kuat antaranya ialah Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah dan Gangga Negara. Okey, kerajaan ni apa dia? Okey, kerajaan ni apa dia cakap? Mana dia? Mana? Kerajaan ni dapat dilihat dalam beberapa aspek. Okey, kat sini kalau kamu tengok ni dekat buku teks, dia terlalu banyak fakta tak ringkaskan. So kita tengok nota lah. Nota. Okey, ini kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, pertama ialah kerajaan Funan. Apa yang masyhur ni? Dia meluaskan kuasa dia sampailah kawasan di selatan Myanmar, jauh sana. Itulah yang pertama Funan ni. Yang kedua, apa dia kejayaan Funan ni? Kejayaan Funan yang kedua, dia menguasai jalan perdagangan antara timur dan barat. Ni yang nombor 2 ni. Jalan perdagangan ni kenapa? Bila menguasai jalan perdagangan, dia dianggap kuat. Bila dia menguasai jalan perdagangan, kerajaan Funan ni akan kutip cukai. Kau datang ni nak niaga apa? Nak jual apa? Jual kain, bayar RM20. Kau nak niaga apa? Jual ayam, bayar RM50. Jadi sebab itu, bila menguasai jalan perdagangan, kerajaan tu dianggap kuat sebab dapat banyak kutip cukai. Okey. Baik, yang seterusnya kerajaan Champa. Dan Champa ni apa dia punya kejayaan dia? Dia meluaskan kuasa. Kalau kamu pernah tengok cerita gangster kan, okay, ni kawasan ni jangan kacau, ni kawasan aku. Kawasan ni jangan kacau. Sebab apa dia mementingkan kawasan? Semakin banyak kawasan, semakin kuatlah orang tu. Betul tak? Betul tak? Respon sikit. Betul betul kan? Betul. Kalau gangster kan makin banyak kawasan, makin Betul. kotai kan? Sama juga dengan sejarah ni. Semakin luas, nampak ni, meluaskan empire. Semakin luas kawasan dia, semakin kuatlah dia. Itulah. Okey, seterusnya kerajaan ni Srivijaya. Ni. Apakah kejayaan dia? Kejayaan dia ialah sama juga. Dia dah nama kerajaan zaman dulu ni, dia tak ada lain. Dia sama ada yang pertama meluaskan kuasa, yang kedua dia menguasai jalan perdagangan. Dia akan dapat hasil ekonomi. Okey. So kerajaan Srivijaya ni apa dia buat? Dia berjaya meluaskan kuasa dia sampai Myanmar. Cakap punya lagi Johor tu lah. Ayo Johor, luaskan kuasamu Johor. Nyanyi sikit dah tak apa Okey, jadi Srivijaya selain meluaskan kuasa, dia menguasai jalan perdagangan antarabangsa. Kenapa pentingnya menguasai jalan laut ni? Dia akan kutip cukai kepada kapal-kapal yang lalu. Jadi dapat duit dan dia akan makin kaya lah. Okey. Seterusnya sikit lagi. Kerajaan Angkor. Ni kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni apakah faktor kejayaan dia? Angkor faktor kejayaan dia ialah sama juga nampak meluaskan kuasa sehingga membah Sungai Mekong. Berjaya menghalang ancaman daripada Champa. Dia saling berperang lah. Okey. Jadi secara ringkasnya kerajaan Angkor ni dia meluaskan kuasa dia. Okey. Lagi Majapahit. Majapahit nampak ni. Senang nak buat background ni. Padahal cikgu ambil je. Okey, kita kena bijak lah. Majapahit ni apa dia punya kejayaan dia? Dia mempunyai ni Perdana Menteri yang kuat. Kamu pernah dengar nama dia kan? Patih Gajah Mada. Perdana Menteri dia bila kuat, dia boleh menjaga negara dengan baik. Patih Gajah Mada berjaya
mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Nampak? Dan kedua, apa dia? Ni, Majapahit berjaya meluaskan kuasa. Biasa orang zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan awal ni, kamu kena tahu dua dia. Dia meluaskan kuasa saja. Okey. Dan seterusnya kerajaan Kedah tua. Terletak di Kedah lah. Okey, apa dia punya kemasyhuran dia ni? Dia mempunyai kegiatan perdagangan. Kenapa bila kegiatan perdagangan dianggap masyhur, kuat? Sebab bila berdagang akan banyak duit. Dan ini spesial sikit yang Kedah ni. Ada 3 panggilan kerajaan Kedah. Orang Cina panggil Cih Cha. Betul ke? Orang India panggil kerajaan Kedah Kataha. Orang Arab memanggil kerajaan Kedah sebagai Kalaba. Itulah nama-nama kerajaan Kedah. Boleh? Okay, seterusnya yang terakhir ialah kerajaan Gangga Negara, terletak di negeri Perak lah sekarang. Okay, apa kejayaan dia? Mempunyai kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Bila ada emas, agak-agak kamu buat apa? Setelah dia jual balik kan? Sebab itu kerajaan ni kaya. Ada emas dan biji timah. Dan akhir sekali yang kerajaan Gangga Negara yang berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan Sriwijaya. Jadi itu ialah tajuk yang terakhir. Jadi secara ringkasnya, tengok sini. Mana bawah sikit ni Alamak. Sekejap sikit Okey. Ni, secara ringkasnya, Kerajaan Alam Melayu merupakan kerajaan yang masyhur. Kerajaan ini merupakan contoh kebijaksanaan pemimpin. Itu sebabnya penting pemimpin dalam sebuah negara. Kalau negara kita sekarang, okey, dalam negara kita sekarang ni, kalau kamu tengok mana, ni, kebijaksanaan pemimpin. Kalau pemimpin tu tak pandai, tak betul, maka apa terjadi kepada sesuatu negara tu? Hancur lah. Kamu tengok sekarang negara kita, PKP, COVID semua. Apa tindakan Perdana Menteri? Beri bantuan, buat PKP supaya kita tak kena virus. Beri bantuan kepada peniaga supaya dapat duit untuk hidup. KSP semua ICR tu lah. Okay? Jadi kena bijaksana seorang pemimpin ni. Itu pengajaran yang kamu kena dapat. Okay, satu lagi. Kebijaksanaan ini wajar menjadi contoh kepada kita untuk membina tamadun bangsa yang standing. Ini ialah kebat dia lah. Apa maksud kebat dia? Apa maksud kebat dia? Kebat dia, cuba bagi respon sikit. Apa maksud soalan kebat ni? Kebijaksanaan dan kemasyhuran ini wajar menjadi contoh. Kenapa kena jadi contoh? Kenapa? Kenapa? Tak dengar? Okey, tak apa. Cikgu. Kenapa kebijaksanaan pemimpin ni perlu kita jadikan sebagai Tak tahu. Tak tahu, fikir orang. Sebagai contoh, sebab kalau kita pilih pemimpin yang tak pandai, apa? Negara kita akan jadi teruk lah. Bayangkan kalau sekarang Perdana Menteri negara kita, dia tak bagi bantuan, dia tak buat PKP kita bebas, ramailah yang mati kena COVID-19, betul tak? Tak bagi bantuan. Orang peniaga kecil tepi jalan tu, yang meniaga kedai makan akan rugi. Bila rugi, dia tak ada duit, dia buat apa? Kalau tak ada duit nak makan, dia akan melakukan jenayah. Itu puncanya daripada apa? Daripada pemimpin yang tidak bijak. Jadi itulah kesimpulannya pembelajaran kita hari ini. Oi, apa suka pula tu? Okey. So, dah habis pembelajaran Google Meet hari ini. Ada soalan tak? Okey guys, ada soalan? Ada soalan tak? Buka mic buka. Mic buka.